Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, Alhamdulillah pada kali ini saya ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar berkenaan tajuk penyata perisuan bank, iaitu kita merujuk kepada soalan 4B percubaan SPM 2020 Penang. Okey, jadi kita terus kepada soalan. Perniagaan warisan telah menerima penyata bank untuk bulan Jun 2020 yang menunjukkan baki yang berbeza dengan buku tunai. Okey. Okey, ini penyata bank. Kemudian di bawah ini merupakan buku tunai. Ini buku tunai ruangan bank. Okey, jadi sebelum kita lihat lebih lanjut, kita tengok dulu apa soalan nak supaya kita dapat gambaran. Okey, soalan anda dikehendaki menyediakan penyata penyesuaian bank pada 30 Jun 2020 dengan memulakan baki di buku tunai. Tidak kemaskini. Bermakna soalan ini suruh kita sediakan penyata penyesuaian bank tanpa kemaskini buku tunai dengan memulakan baki di buku tunai. Okey. Jadi langkah yang pertama, okey, kita ikut step by step. Okey, langkah yang pertama dalam menyediakan penyata penyesuaian bank ialah yang pertama sekali, okey, langkah-langkah. Okey, yang pertama kita bandingkan baki BB penyata bank dengan baki BB buku tunai. Okey, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, cari beza. Kemudian yang kedua, perbezaan tersebut kita potong di dalam penyata bank. Okey. Okey, jadi cuba kita lihat. Baki awal di penyata bank. Okey, kita tengok baki awal di penyata bank ialah 5,000. Manakala baki awal di buku tunai berapa? 3,500. Okey. Ada beza ke tak? Baki awal di penyata bank 5,000, manakala baki awal di penyata bank di buku tunai ialah 3,500. Berapa beza dia? 1,500. Okey, baki awal di penyata bank 5,000, manakala baki awal di buku tunai 3,500, jadi beza dia 5,000 tolak 3,500, 1,500. Bermakna kita kena cari nilai 1,500 di dalam penyata bank dan kita potong. Jadi nak potong hak mana? Yang mana yang kita nak potong untuk memudahkan kita? Kita lihat nombor cek pertama dalam buku tunai. Okey, nombor cek pertama dalam buku tunai ialah 345,670. Jadi yang kita nak potong mestilah nombor cek sebelum 345,670. Mana benda ni telah berlaku dari bulan lepas, cuma penyata bank rekod bulan ni.
Jadi kita kena potong. Tak perlulah kita ambil kira urus niaga yang sama bulan lepas kepada bulan ni. Okey, jadi kita lihat nombor cek. Okey, 70 ada. Okey, yang sebelum 70. Okey ni 345669. Ni kita jumpa dah 345669 dan nilai dia ialah 1500. Betul lah. Nilai dia 1500. Jadi buku penyata bank baru rekod bulan ni keluar. Daripada 5,000 tolak 1,500, barulah dapat sama iaitu 3,500. Okey, jadi hak ni kita potong. Tak boleh ambil kira dalam urus niaga ni, tak boleh ambil kira untuk kita sediakan penyata bersama bank bagi bulan ni. Okey, potong terus. Mana start sini, potong, abaikan. Okey, jangan ambil kira. Okey, selesai langkah yang pertama. Langkah yang kedua, okey, kita bandingkan. Ataupun langkah yang kedua sebelum bandingkan, cikgu suka pelajar lihat dulu maklumat tambahan. Kenal pasti apa yang berlaku. Okey, lihat maklumat tambahan. Okey. Kenal pasti. Biasanya dalam maklumat tambahan ni ada beberapa perkara. Pertama, iaitu berkenaan dengan KBT, kesilapan di buku tunai. Yang kedua, CTL, cek tak laku. Kita cari item ni dan kita tanda. Okey. Kita lihat maklumat tambahan dulu. Cek daripada Hafiz Enterprise. Hafiz Enterprise bila ni? Pada 3 Jun 2020 dikenal pasti berlaku kesilapan catatan dalam buku tu tunai. Kesilapan catatan dalam buku tunai. Okey, kita cari dulu mana maklumat tersebut. Cek daripada Hafiz Enterprise pada 3 Jun 2020. Okey. Ni 3 Jun 2020. Hafiz Enterprise 050. Cek ni berlaku kesilapan dalam buku tunai. Jadi nak tahu berapa silap, kita lihat di dalam penyata bank. Kalau dalam buku tunai debit, dalam penyata bank sebelah kredit. Kalau dalam buku tunai, cek ni kita terima 3 hari bulan. Bermakna mesti kita bawa ke bank sama ada pada hari yang sama 3 hari bulan ataupun selepas 3 hari bulan. Bermakna mesti di penyata bank tu tarikh dia mesti 3 ke atas. Kita pun tengok ada tak 650 kredit masuk. Okey, ni ada 7 hari bulan. Okey, 7 hari bulan deposit. Okey, nilai dia ialah 650. 560. Sedangkan di dalam buku tunai kita rekod 650. Jadi ini berlaku kesilapan di dalam buku tunai. Kesilapan di dalam buku tunai. Berapa silap? Kita tengoklah. 650 tolak dengan 560, 40, 50, 90. Bermakna buku tunai terlebih terima 90. Kita tanda. Bila maklumat ni KBT, kita tanda supaya kita tidak ulang cek beberapa kali. Ni ialah KBT. Sini pun kita tanda KBT berapa? Terlebih. Terlebih 90. Okey. Yang kedua, okey, kena pasti KBT. Yang seterusnya, kita lihat lagi maklumat tambahan. Yang seterusnya, cek yang diterima pada 10 Jun 2020 dipulangkan oleh bank kerana tiada tanda tangan Rosita. Cek yang diterima pada 10 Jun 2020.
Dipulangkan oleh bank kerana tiada tanda tangan Rosita. Ni kita panggil apa? Ini kita panggil cek tak laku. Tadi ni KBT iaitu terlebih debit ataupun terlebih masuk. Okey, kita cari pula cek KBT yang mana? Yang kita terima 10 Jun. 10 Jun terima, mana debit juga. Sini 10 Jun. Okey, daripada Rosita 1000. Bank tak rekod sebab bank tolak. Maka ini CTL. Kita bertanda CTL. Okey, 2. Yang ketiga. Komisen diberi iaitu cek nombor 345676 pada 30 Jun 2020 telah didebitkan dalam buku tunai. Okey. Komisen diberi cek nombor 345676 pada 30 Jun 2020 telah didebitkan dalam buku tunai. Okey, kita lihat. Ni apa ni? Ini juga dia panggil kesilapan buku tunai. Okey. Okey ni 30 hari bulan. Okey, komisen. Diberi sepatutnya dalam buku tunai berada di sebelah kredit. Tetapi kita pergi rekod sebelah debit. Maka pembetulan dia, ni kita tanda dari sini KBT. Tersalah debit. Dalam penyata bank pun kita tanda juga supaya kita tidak buat perbandingan. Nombor cek berapa dia sebut tadi? Nombor cek 345676. 345676. Okey, 345676. Kita cari dalam penyata bank. 345676. Okey ni. Ni komisen diterima. Jadi bank rekod betul dah bayar, kita rekod masuk. Salah. Ni pun tanda, kita janda juga di penyata bank KBT supaya kita tidak buat perbandingan. Okey. Okey, selesai. Jadi KBT ada 2 dan CTL ada 1, kita tanda tadi. Langkah yang ketiga. Okey, yang ketiga baru kita bandingkan debit buku tunai dengan kredit penyata bank. Kenapa kita bandingkan debit buku tunai dengan kredit penyata bank? Kadang-kadang ada pelajar yang tanya apa banding debit dengan kredit. Kenapa kita tidak bandingkan debit dengan debit? Okey. Dalam buku tunai, debit ni wang masuk. Manakala dalam penyata bank, kredit ini wang masuk. Jadi, masuk kita banding sama dengan masuk. Jadi, debit bandingkan dengan kredit. Okey. Apabila kita bandingkan debit buku tunai dengan kredit penyata bank, kenal pasti maklumat apa yang ada. Kenal pasti. Okey, apa dia? Kenal pasti maklumat yang kita rekod, bank tak rekod, dan juga bank rekod, kita tak rekod. Iaitu kita kenal pasti ke apa? Kalau sudah debit buku tunai, biasanya ke apa? Deposit belum dikreditkan. Jadi satu, kita kenal pasti DBD. Deposit belum dikreditkan. Yang kedua, bank rekod masuk, kita tak rekod masuk. Dia panggil apa? TOB. Ni singkatan yang cikgu guna. TOB. Terimaan oleh bank. DBD ni ialah deposit belum dikreditkan. Okey. Maklumat ni duduk mana? Maklumat ni berada di debit buku tunai. Manakala maklumat ni berada di kredit penyata bank. Okey. Kita bandingkan satu persatu.
Okey, dan kita tanda. Okey, kita tengok dalam buku tunai sebelah debit. Jualan 800. Okey, ada tak dalam penyata bank sebelah kredit? Deposit masuk 800. Okey, ada. Ada, kita tik. Tik pun boleh, nak potong terus pun boleh, tak ada masalah. Kata ada sama ada, kita potong. Potong, ada. Okey. Yang kedua, yang 3 bulan kita tak banding lah. Sebab kita tanda tadi KBT. Jadi kalau kita tak check ataupun kita tak lihat dulu maklumat tambahan, maka pelajar akan bandingkan maklumat 3 bulan ni dalam penyata dengan penyata bank. Nah, jadi kemungkinan akan berlaku kesilapan nanti. Okey. 10 hari bulan Rosetta juga kita tak banding sebab kita tanda dah ni CTL. Okey, kedai Yuna 2,200. Kita tengok dalam penyata bank ada tak kedai Yuna 2,200. Sini 13 dalam penyata bank. Okey, tak ada. Okey. Tak ada, tak ada tanda. Jualan 17. Nah, kita terima pada jualan. Ada tak? Deposit 2,500. Okey, ada. Ada, potong. Okey, komisen kita tak banding dah sebab ni KBT. Okey. Selepas kita banding, kita kenal pasti maklumat dalam buku tunai yang tidak bertanda. Kita tengok. Yang tidak bertanda, okey, ada satu ni, iaitu kedai Yuna 2,200. Ini tidak bertanda. Apa maksud dia? Kita rekod masuk, penyata bank belum rekod masuk. Dia panggil apa ni? Ini dia panggil DB. Deposit belum dikreditkan. Kita terima tapi kita belum bawa ke bank. Bank belum kredit. Okey, ni DBD. Kemudian dalam penyata bank pula, kita kena pasti maklumat surat kredit yang tidak bertanda. Okey, ni ada. Okey, ni KBT. Ni ada, potong dah tadi. Okey, ada dua, iaitu kedai mamuan pindahan kredit 300. Okey, satu. Dan dividen 170. Okey. Kredit penyata bank. Bermakna bank rekod masuk, kita di buku tunai belum rekod masuk. Ni dia panggil, kalau sikatan yang cikgu guna mudah, ini TOB. Terimaan oleh bank. Bank terima tapi kita belum terima. Bank rekod, kita belum rekod. Apa? Yang pertama ni ialah pindahan kredit. Yang kedua ni ialah dividen. Okey. Selesai langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, okey, bandingkan maklumat kredit buku tunai dengan debit penyata bank. Okey. Kenal pasti. Apa itu mana tujuan nak kenal pasti? Apa dia? Kenal pasti satu, kalau kredit buku tunai bermakna CBD, cek belum dikemukakan. Kemudian debit penyata bank, singkatannya yang mudah ialah BOB, bayaran oleh bank. Okey, kita pun lihat perbandingan. Okey, kredit buku tunai 4 hari bulan alatan pejabat. 345,670,1,300. Ada ke tak? Di dalam penyata bank sebelah debit. Okey, ada nombor cek yang sama 1,300. Okey, ada, potong. Seterusnya promosi 345,671,770. Ada tak? 345,671. Okey, ada. Okey, potong. Seterusnya 345,672, 2,000 pemborong Azli. 345,672. Okey, ada.
Potong. Seterusnya belian 34567321130 345 dalam penyata bank seluruh debit 3456773 ada. Okey. Potong. Seterusnya perabot 345674600 ada tak? 345674600. Okey, nombor cek tak ada. Mana penyata bank belum rekod, kita dah rekod. Okey, tinggal. Kemudian yang terakhir gaji 34567529900 ada tak? 3456755. Kira nombor cek tak ada. Sini maklumat angka pun tiada lah. Okey, jadi yang ni pun sama juga. Kita rekod, bank belum rekod. Okey, kemudian baru kita buat analisis. Dalam buku tunai surat kredit ada dua maklumat yang mana kita bayar, kita rekod keluar, tetapi penyata bank belum rekod keluar. Maka ni kita panggil ke apa? Dua ni. 600 dan 2,900. Okey, buku tunai rekod keluar, bank belum rekod keluar. Kita bayar, bank tak bayar. Kenapa bank tak bayar? Sebab penerima cek yang terima cek daripada kita ni belum kemukakan lagi kepada bank. Jadi ni kita panggil CBD. Dua CBD. Okey. CBD. Seterusnya kita lihat pula dalam penyata bank sudah debit berapa item yang tidak bertanda. Okey, 1 2. Okey, 2. Yang ni KBT lah. Okey, 2. Ni kita bagi gambar 2 ni. BO B istilah mudah ni, bayaran oleh bank. Bank bayar, kita tak bayar. Ni item berapa hak bank bayar ni? Satunya buku cek. Yang keduanya arahan tetap insurans. Okey. Selesai. Kita kenal lah kadang CBD ada 2, BOB ada 2. Okey, selesai. Yang kelima, langkah yang kelima. Okey, baru kita sediakan penyata penyesuaian bank. Sediakan penyata penyesuaian bank. Okey. Penyata penyesuaian bank. Mulakan dengan baki di buku tunai. Okey, jadi kita masukkan perniagaan warisan. Okey, penyata penyesuaian bank. Tajuk biar lengkap. Soal ada markah ataupun tak ada, itu lain kira. Pada 30 Jun 2020. Okey. Kita mulakan dengan baki debit di buku tunai. Okey, baki debit di buku tunai. Okey. Mana baki debit di buku tunai? Kita ambil baki debit di buku tunai. Okey. Ni baki akhir buku tunai, baki akhir dia kredit, bermakna baki awal dia dah debit. Ni baki di buku tunai. Okey, 1410. Okey, tambah. Tambah ke apa? Dia mudah. Mudah nak ingat ni. Tambah C tolak D. CP dia B tambah C tolak D. Dapatlah B. Okey. B tambah C tolak D. C ni ke apa? Cek belum dikemukakan. Okey, kita analisa tadi. Cek belum dikemukakan ni ada berapa? CBD. Okey, ada 2. Bubuh nama ni. Butir ni sebagai nama.
Okey, perabot dan gaji. Perabot tetap ke dalam sikit. Okey, perabot. Yang keduanya gaji. Ataupun belajar bubuh nombor cek pun boleh. Nombor cek 345674. 345674. Ataupun gaji, nombor cek dia 345675. Okey, masukkan nilai. Berapa? 600 dan 2900. Okey, seterusnya apa lagi? Iaitu C yang kedua. C yang pertama cek belum dikemukakan. C yang kedua ialah apa? Kredit penyata bank. Ataupun bank bayar. Okey, bank rekod masuk, kita belum rekod masuk, iaitu TOB. Kena tambah. Buat apa? Kenapa baki tak sama? Sebab bank terima, kita belum rekod terima. Maka hak bank terima, kita pun kena rekod juga terima. Kena tambah. Maka C yang kedua ni ialah kredit penyata bank. Ataupun singkatan dia TOB. Kita ada berapa TOB tadi? Okey, kedai mawar pindahan kredit 1, 2. Okey. Kedai mawar iaitu pindahan kredit. Okey, berapa? 300. Kemudian yang kedua TOB, dividen. Okey, dividen syarikat Hans Berhad. Abuh dah penuh. Ikut butir dalam maklumat. Syarikat Hans Berhad. Okey, berapa? 170. Okey. Selesai. 2. Okey. Kemudian kita lihat pula tolak. Tolak D. D ni ke apa? D yang pertama ialah deposit belum dikreditkan. Okey. Deposit belum dikreditkan. Okey, ada berapa? DVD. Okey, DVD tadi kita analisa dah dia buat DVD. Tengok dalam buku tunai sebelah DVD ni deposit belum dikreditkan, sebelah debit. Okey, ni ada satu. Iaitu kedai Yuna. DVD lah. Kedai Yuna. Okey, kita pun tulis sini. Kedai Yuna. Kedai Yuna 2,200. Okey. DVD habis dah. D yang kedua. Ni D yang pertama, deposit belum dikreditkan. D yang kedua ialah debit penyata bank. Kita ambil maklumat debit penyata bank, hak bank rekod keluar, kita belum rekod. Kita kena tolak. Sebab bank keluar, kita buku tunai belum keluar. Sebab tu baki kita lebih besar. Maka nak sama, kita kena tolak. Okey. Kita pun cari maklumat debit penyata bank. Ataupun BOB, bayaran oleh bank. Ni ada 1, 2. Okey. Garis 1 garis buku cek. Okey, tanda tolak buku cek. Okey, buku cek 30. Kemudian arahan tetap insurans. Insurans iaitu 1,200.
Okey. Habis CBD, DVD, kemudian TOB, BOB. Kemudian kita jangan lupa, kita ada dua lagi maklumat penting, iaitu CTL dan KBT. Kita ambil dulu CTL. CTL kita nak sebelah mana? Tambah atau bertolak? Kita tengok CTL. Ni CTL. Kita rekod masuk, bank tak rekod masuk. Bermakna bila kita rekod masuk, kita lebih besar. Jadi apabila kita nak saraskan, maka kita pun kena tolak juga. Sebab bank tolak. Maka CTL ni duduk bahagian tolak. Jangan tulis CTL, tulis butir dalam buku tunai. Iaitu Rosetta. CTL kita boleh kurangnya, tak apa. CTL. Rosetta 1000. Okay. Kemudian kita ada KBT. KBT kita ada dua tadi. Okey, ni yang pertama, KBT yang pertama tadi. Ni KBT yang pertama. Kita terlebih debit ataupun terlebih masuk sebanyak 90. Kalau terlebih masuk, kita nak sama dengan pejabat bank, tambah ke tolak. Maka kena tolak. Maka KBT ni kita kena tolak. Okey, Hafiz Enterprise. Hafiz Enterprise. Okey, letak bahagian tolak sebanyak 90. KBT, okey, tolak sini KBT. Okey, tak payah tolak 90. Okey, kemudian lagi kesilapan yang kedua, yang ni kesilapan dia tersalah debit. Sepatutnya kredit keluar, tapi kita pergi masuk. Bermakna kita kena batas mula. Nilai dia 460. Yang pertama kita batal 460 ni, hak kita rekod masuk, kita batal dulu. Kemudian kita berekod keluar pula. Jadi kalau kesalahan terbalik gini, maka pembetulan dia kita kena darab dengan dua. Maka tulis sini commission. Ini pun KBT juga. Oleh kerana terbalik, maka 460 darab dengan 2, iaitu 920. Okey, selesai. Habis. Semua maklumat kita ambil kira dah, maka kita pun selesaikan. Hak bahaya tambah kita jumlahkan, dapat berapa? Sini kita jumlahkan, dapat 3970. Okey. Tambah, maka dapat 5380. Okey, kemudian hak tolak pula, jumlah hak tolak dapat berapa? 5440. Okey, kita pun tolak. Kalau kita lihat sini, besar hak tolak berbanding dengan hak positif. Bermakna jawapan dia ni mesti negatif. Okey. Negatif, kalau kita tolak situ, maka kita akan dapat 60. Negatif 60. Kalau 60 bermakna ke apa? Baki overdraft. Kalau baki overdraft bermakna dalam penyataan bank, baki nombor dia kredit, bermakna baki dia debit. Maka kita tulis sini. Baki debit di penyata bank. Sebab kurungan. Kita pun tengok betul tak? Okey, di penyata bank negatif 60. Bermakna baki debit. Ni kena betul . Kalau salah, hilang markah. Hal baca tulis baki kredit, tak ada markah. Okey. Itulah untuk penyata penyesuaian bank tanpa kemaskini buku tunai. Iaitu soalan Penang SPM 2020. Soalan nombor 4B. Okey, selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.